Okay, tolong share dulu. Tolong share. Tolong share dulu, tolong share. Sebab tolong share dulu, tolong share. Sebab okey ya, bagus. Tolong share. Okey. Tolong. Tolong share lagi. Okey, kita ada 2 minit lagi, insyaAllah kita akan mula. Tolong share dan kita akan mula dalam masa 2 minit, insyaAllah. Okey, tolong panggil semua. Panggil. Kejut semua orang. Okey. Okey. Boleh mula ya? Okey, kita mula sekarang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita pakai kepiah malam ni ya. Selesai semayang isyak, kita pakai kepiah. Okey. Dan malam ini adalah malam yang sangat istimewa sebab kita malam ni bukan sembang santai tapi kita akan beri ilmu secara separa formal dengan ada slide presentation lah. Okey, ada slide presentation Okey, tajuk malam ni ialah celik keuangan dari perspektif Islam. InsyaAllah saya harap semua orang akan dapat bertahan sehingga ke akhirnya. Okey, dan kalau ada soalan macam biasa, tolong tulis di bahagian komen supaya kita boleh up soalan dan juga kita akan jawab soalan tersebut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, apa khabar semua? Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya akan bercerita tentang celik keuangan dari perspektif Islam. So saya nak mulakan kita punya sesi malam ni dengan satu quote, kaya itu ajaran Islam, kaya itu mulia, kaya itu penting. Okey, so kena pegang semua, kena ingat Kaya itu ajaran Islam, kaya itu mulia, kaya itu penting. Tetapi
tidak jatuh miskin itu jauh lebih penting. Apa maksudnya? Dalam kita mengejar kekayaan dan sebagainya, kena pastikan terlebih dahulu kita tidak jatuh miskin walaupun tak kaya. Faham Maksudnya kalau dalam mengejar kekayaan, kita tak mampu nak capai kekayaan tersebut, tetapi seboleh mungkin kita elakkan diri kita daripada jadi miskin. Okey. Malam ini kita akan belajar tentang 8 perkara. Okey. Yang pertama, pengenalan kepada ilmu kewangan, salah faham tentang kewangan, 5 checkpoint kewangan, pelbagai masalah berkait kewangan, teori ketirisan tunai yang kita dah bincang rasanya satu malam hari tu kan. Mungkin saya akan skip yang tu. Dan bagaimana melindungi pendapatan. Dan seterusnya, emas sebagai alat kewangan berkesan dan bagaimana bermula dengan mudah dan murah. Okay? So saya harap apa yang saya sebut pada malam ni, tuan-tuan semua boleh kongsi dengan seramai mungkin orang. Tak kira lah wakil jualan tuan-tuan ataupun gold saver tuan-tuan ataupun prospek-prospek tuan-tuan di luar sana yang mungkin mereka boleh tuan-tuan tarik sebagai pelanggan berdaftar dengan KAB Gold. Alright. Pertama sekali kita nak tahu apa itu ilmu keuangan. Okey, sebenarnya ilmu keuangan ni satu seni lah. Saya selalu sebutkan ilmu keuangan ni dia sebuah seni Satu seni yang tidak pernah diajar di mana-mana peringkat pengajian secara langsung. Okey. Macam saya sendiri minta maaf kalau saya cakap pengalaman saya kenal belajar sikit sebanyak tentang keuangan ini bukanlah ketika di zaman universiti, bukan zaman sekolah, bukan zaman kerja, tetapi lepas daripada saya berhenti kerja barulah saya ni terfikir nak belajar tentang apa itu keuangan apa itu mengurus duit, apa itu menjana pendapatan, apa itu melindungi pendapatan dan sebagainya. Okey. So, kalau kita boleh simpulkan ilmu keuangan ni kita boleh jadikan dia macam 4 bahagian. Yang pertama, macam mana nak menghasilkan pendapatan, iaitu macam mana nak buat duit lah. Yang kedua, macam mana nak mengurus duit keluar masuk. Okay, kita akan belajar tentang positive cash flow, negative cash flow dan sebagainya. Yang ketiga, macam mana cara nak mengelakkan duit daripada habis. Itu ilmu juga tu. Kan? Ilmu nak cari duit ni ramailah orang berminat. Tapi ilmu nak melindungi duit daripada habis tak ada orang tahu pun. Tak ada orang minat pun kan. Dan yang last sekali, barulah kita belajar tentang kaedah-kaedah macam mana kita boleh kembangkan pendapatan sedia ada. Macam mana kita nak wujudkan pelbagai sumber pendapatan. Okay? Alright. Yang ketiga, celik kewangan ni dia tak ada agama lah. Tak ada agama tak adalah kata beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Cuma ada bonus dan tambahan sikit kalau daripada perspektif Islam. Celik kewangan ni dia ada elemen-elemen istimewa yang perlu diambil kira. Seperti halal haram, syubhah, pahala dosa, manfaat, mudarat, berkat dan sebagainya. So kena ingat, dalam apa saja yang kita buat, kita nak kejar kekayaan dan sebagainya, kena tahu batas-batas halal dan haram, syubhah, pahala dosa dan sebagainya. Okey. Menjana pendapatan, semua orang sanggup bayar yuran beribu-ribu ringgit. Kalau di KAB Gold ni percuma je. Nak jana pendapatan, percuma saja di KAB Gold. Kita bagi ilmu percuma setiap hari. So kalau orang tanya saya, apa beza kalau kita beli emas di KAB Gold dengan kita beli emas di kedai emas? Apa beza kita beli emas di KAB Gold dengan kita beli emas di bank-bank? So satu perkara yang membezakan antara kita KAB Gold dengan kedai emas dengan bank yang menjual emas ialah kalau tuan-tuan pergi dekat kedai emas, tuan-tuan beli emas, tuan-tuan dapat emas je. Kalau tuan-tuan pergi bank, tuan-tuan beli emas, tuan-tuan dapat emas sahaja. Tetapi di KAB Gold, kalau tuan-tuan beli emas, tuan-tuan akan dapat emas, kemudian tuan-tuan akan dapat ilmu tentang emas. Itulah yang membezakan dan saya memang strongly encourage dan emphasize benda ni. Saya galakkan you all semua banyakkan membaca, banyakkan belajar, banyak tengok video, banyak tengok live untuk menambah-nambahkan lagi ilmu tentang emas supaya tuan-tuan beli emas tidaklah beli secara membabi buta, beli dengan ilmu. Siapa yang ada ilmu, mereka akan membeli. Kalau tiada ilmu, orang yang tak ada ilmu membeli emas, mereka akan membeli emas sekali sahaja. Tetapi bagi siapa yang ada ilmu membeli emas, maka mereka akan membeli berkali-kali. Okey, itu menjana pendapatan. Yang kedua, menghabiskan pendapatan. Oh, yang ni tak payah ajar lah. Semua orang pandai sendiri.
Tanyalah siapa pun, pandai tak nak habiskan duit. Tak ada orang cakap, nantilah aku nak kena masuk kursus dulu. Kursus apa? Kursus menghabiskan duit. No. Tak ada orang yang tak pandai habiskan duit. Bagi duit dia, tahulah dia selesaikan kan. Okey. Yang ketiga, pendapatan ni apa? Melindungi pendapatan. Okey. So ini adalah cerita tentang menyelamatkan duit sedia ada itu jauh lebih utama daripada mengembangkannya. Sebelum kita fikir nak kembangkan duit yang kita ada ni, kita kena fikir macam mana nak selamatkan duit yang kita ada terlebih dahulu. Itu aulawiyat dia lah. Sebelum kembangkan, selamatkan dahulu. Okey. Yang kedua kita nak belajar hari ini ialah salah faham kewangan. Apa dia salah faham kewangan? Yang pertama, ada orang ingat semakin tinggi pendapatan, gaji dan pangkat, semakin baik pula tahap kewangan. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Okey? Itu salah faham yang besar. Kalau kita ingat makin besar gaji, makin bagus kewangan kita. No. No, no. Okey? No. Yang kedua, cukup-cukup makan itu sudah cukup baik. Ada orang ingat macam tu juga. Macam mana bisnes hari ni? Bolehlah cukup-cukup makan. Oi, cukup-cukup makan je? Tak boleh. Cukup-cukup makan ni, okay, tak bagus. Cukup-cukup makan ni tak bagus. Okay. Salah. Itu salah faham. Tak cukup nanti. Kalau cukup-cukup makan maksudnya tak cukup. Okay. Yang ketiga, pendapatan yang besar boleh dicapai dengan melabur. Semua orang sibuk nak melabur. Customer-customer baru, KB Gold, semua bila call saya tanya, macam mana skim saya nak melabur lah. Berapa modal melabur? Berapa pulangan? Dia ingat boleh kaya kot dengan melabur ni. Tak ada orang kaya dengan melabur, tuan-tuan. Tak ada orang kaya dengan melabur. Kecuali pelaburan tuan-tuan tu adalah pelaburan yang bermodal besar. Saya tanya kawan saya, berapa kalau kita nak melabur ni? Saya nak mula dengan 1 gram dululah. La ilaha illallah. Itu bukan melabur tu. Itu baru peringkat menyimpan emas. So, tak ada orang kaya dengan melabur. Dia kena cerita benda lain juga. Dia kena berniaga, dia kena buat kerja lain. Melabur ni peringkat yang terakhir selepas duit dah tak ada nak guna buat apa dan duit tu duit banyak. Banyak duit. Okay. Yang keempat, kaya itu tidak digalakkan oleh agama. Ada orang cakap kaya ni tak bagus. Tak tahulah ustaz mana kan. Dia ceramah, dia kata miskin ni bagus, kaya ni susah masuk syurga. Habis dia ceramah, dia pun balik dengan kereta Mercedes dia kan. So dia kaya tak apa, kalau kaya tak boleh. Itu salah faham juga. Okay, next. Okay, yang ni tuan-tuan kena faham dan tahu dalam kitaran pekerjaan kita, tuan-tuan kena tahu kita berada di mana. Okay, kita berada di mana saya selalu simpulkan. Okay, kita dalam 4 kuadran. Ini yang disebut oleh Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki. Okay, dia kata apa? Peringkat pertama kalau kita kerja makan gaji ni, itu di peringkat E, employee. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita kerja, kita kena tukar masa kita dengan duit. Maksudnya kalau kita nak duit lagi banyak, kita kena tukar pekerjaan, naik pangkat, tapi masa kita kerja lebih banyak. So kita tak ada masa, dengan diri sendiri tak ada masa, dengan family tak ada masa. Sebab apa? We have to trade our time with money. Okay, itu memang macam hamba lah. Macam hamba kan, kerja ikut arahan je kan. Peringkat kedua, yang ni ramai orang salah faham. Self-employed ni, ramai orang kata dia kerja sendiri kan. Rupa-rupanya dia kerja sendiri pun dia masih lagi tak bebas. Iaitu perniagaan, pekerjaan yang dia buat yang mengikut tubuh badan dia. Ikut tubuh badan. Maksudnya kalau dia tak kerja, dia tak ada duit. Dia kata dia dah kerja sendiri. Aku dah berhenti kerja makan gaji, aku buka bisnes sendiri. Okay. So berapa hari you boleh cuti? Tak boleh. Sebab aku kerja sendiri, aku kena kerja sungguh-sungguh lah. Kalau tak ada duit lah. Itu maksudnya masih lagi tidak bebas. Okay. So peringkat E dengan peringkat S, employee dengan self-employed, masih lagi di peringkat aktif bekerja. Aktif bekerja maksudnya kita bekerja untuk duit lah. Contoh E tu apa? Contoh E makan gaji lah. Contoh S apa? Contoh S, kedai runcit Pak Abu. Kedai runcit Pak Abu. Kedai runcit Pak Abu itu contoh S. Maksudnya apa? Pak Abu lah token kedai runcit, Pak Abu lah jaga cashier, Pak Abu lah ambil barang, Pak Abu order barang, Pak Abu angkat barang, Pak Abu deliver barang. Kalau Pak Abu demam, kedai pun demam, tutup kedai. Itu maksudnya employee, self-employed. Okay, self-employed. Then, kita kena pindah ke kuadran yang seterusnya. Kalau kita nak bebas kewangan ni, okay, kita kena pindah kepada big business. Maksudnya saya dah lalu dah. Employee saya pernah kerja makan gaji dekat 10 tahun di bank. Saya dah self-employed kerja sendiri dulu. Sambil-sambil jadi dealer emas syarikat tu lah. Syarikat tu kan. Tapi kalau saya tak buat posting, saya tak mengempen, tak apa, tak masuk duit.
Dan sekarang saya mula berpindah ke B, iaitu I have my own business, KAB Gold. Kalau saya tak pergi kerja pun tak apa, kalau saya cuti pun tak apa, saya ada ramai pekerja yang boleh bekerja untuk saya. Itu maksud dia. Bisnes itu tidak lagi terikat dengan kita. Kita boleh cuti berapa banyak hari kita nak dan duit mula masuk. Itu masuk big business. So tuan-tuan, kalau orang tanya saya apa saya punya petua, macam mana saya boleh berhenti kerja makan gaji kepada kerja sendiri dan mempunyai bisnes, kita kena letak deadline. Saya dulu masa saya mula-mula makan gaji dulu, saya selalu berazam diri saya, paling lama saya makan gaji 10 tahun. Paling lama. Alhamdulillah saya sebelum cukup 10 tahun, saya dah berhenti kerja. Daripada saya cari kerja, saya pula bagi kerja ke orang. Itu maksudnya gitu Dan last kali dalam passive income tu, passive kerja tu, passive working tu, ada investor. Maksudnya apa? Investment ni last kali tuan-tuan. Jangan letakkan investment itu di kuadran yang pertama. Salah. Ramai orang kita ni bila dapat duit sikit mula nak invest. Dapat duit mula sikit nak invest, kan? Dikira nak invest je. Padahal investment itu adalah peringkat terakhir. Jadi investor itu adalah makam yang terakhir sekali. Lepas duit semua dah settle. Lepas tu duit lebihan yang menyebabkan kalau kita melabur rugi pun kita pejam mata dan kita tidur lena. Itu investor. So jangan, kena betulkan pemikiran kita. Jangan letak investment itu sebagai keutamaan nombor satu. Kena lalu dulu kuadran-kuadran ni. Okey, sehingga kita lulus semua sekali. Okay, next. Alright. 5 checkpoint kewangan. Yang ni tuan-tuan semua wajib tahu untuk jadi kaya dengan baik. Bukan kaya lain tak baik tapi ini cara yang mudah lah. Cara yang mudah, bersih dan sepatutnya kita semua buat Yang pertama, bila kita kerja, kita kena pastikan aliran tunai kita positif. Okay. Apa maksud aliran tunai positif? Belanja kita lebih kecil daripada pendapatan. Itu wajib. Nombor 1, wajib muakkad. Wajib muakkad. Wajib yang sangat-sangat wajib, iaitulah mesti belanja kita lebih kecil daripada pendapatan. Ini kena buat dulu. Kalau tuan-tuan tak lulus yang ni, insya-Allah tuan-tuan akan menempah neraka wang. Neraka wang. Gaji 1,000, belanja RM1,002. Itu memang neraka wang. Tak cukup dengan tu gaji 5,000, lepas tu belanja 6,000. Sebab apa? Ada kredit kad dan sebagainya. So itu semua neraka wang. Kena berhati-hati. Pastikan peringkat permulaan ini aliran tunai mesti positif. Pastikan belanja lebih kecil daripada gaji. Pendapatan. Kalau nak belanja besar, lebihkan pendapatan, besarkan pendapatan. Sama ada pindah kerja gaji lebih besar ataupun create lebih banyak sources of income. Okey, yang pertama. Yang kedua, bila aliran tunai kita dah positif, mulalah menyimpan 3 bulan simpanan kecemasan. Okey, ada tak simpanan kecemasan? Tak ada. So saya cadangkan kalau tak ada dan liat sangat nak simpan dalam bentuk emas. Okey. 3 bulan kecemasan. Maksudnya kalau ada cemas-cemas, anak sakit, tayar kita pecah, nak akan enjin, nak kena bayar deposit rumah sebab pindah dan sebagainya, kita ada simpanan kecemasan tu untuk menyelesaikan tuntutan kewangan kita. Okey. Yang ketiga, lepas daripada kita dah ada 3 bulan, kita kena pastikan kita mula selesaikan hutang-hutang jahat yang kita ada. Hutang ada yang baik, ada yang baik. Hutang yang memberi income kepada kita, macam hutang rumah, tiba-tiba rumah kita sewakan. Itu ada income, itu baik. Okey, hutang kereta kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Hutang kredit kad tu jahat gila. Personal loan itu paling gila lah jahat dia, personal loan kan. So selesaikan hutang-hutang negatif tu supaya kita selamat. Dan selepas daripada bebas hutang, kita kena sediakan 6 bulan pendapatan. Kewangan selamat. Kenapa hari ini bila umum MCO, kenapa hari ini bila dibuang kerja, kenapa hari ini tidak ada lagi sumber pendapatan, dah tak boleh keluar rumah, ada orang diberhentikan kerja, kita semua meroyan sebab kita tidak ada 6 bulan simpanan pendapatan. Okey, 6 bulan pendapatan tak disimpan. Maksudnya apa? Kita kena ada 6 bulan gaji. Tambah dengan simpanan kecemasan 9 bulan. Nak lagi bagus kena ada setahun pendapatan. Setahun, maknanya 12 bulan pendapatan dalam akaun bank kita yang tidak diguna supaya bila berlaku apa-apa, hilang kerja dan sebagainya, kita masih lagi ada duit gaji setiap bulan, at least selama 6 bulan.
9 bulan ataupun 12 bulan. Okay? Alright. Nombor 5, bebas keuangan. Masa tu pendapatan kita mesti lebih besar daripada belanja sara hidup. Belanja sara hidup kita RM10,000, pendapatan kita RM20,000. Belanja sara hidup kita RM20,000, belanja pendapatan pasif kita ada RM30,000. Yang tu yang kita nak. So cukup 5 checkpoint kewangan ni, insya-Allah tuan-tuan boleh bersara seawal mungkin yang tuan-tuan mahu. Duduk di rumah, duit banyak. Okay, next. Okay. Seterusnya, ini pelbagai masalah yang ada berkait dengan kewangan. Ini saya ada ni, tuan-tuan pun ada ni. Yang pertama, kos sara hidup tinggi, sewa rumah di KL makin tinggi, nak beli apa-apa pun mahal. Harga barang makin mahal, betul. Cukai di sana sini, hutang pun makin banyak, bertepek-tepek kan. Rumah pun nak beli, tak boleh beli dah. Masa saya mula grad dulu, rumah harga RM600,000. Kita nak beli, terkelip-kelip mata kita sebab gaji kita baru RM2,000 lebih. Okay? Okay? Lepas tu pendapatan tak bertambah kan. Itu yang kerja macam-macam tu. Simpanan selalu habis. Dan yang nombor 8, musim Covid ni hilang punca pendapatan, dibuang kerja, diberhentikan kerja, diminta berhenti kerja dan macam-macam lagi. So ini adalah masalah-masalah kewangan yang kita ada. Okay? Ada satu kajian yang dibuat, okay. Next. Ada satu kajian yang dibuat. Dikata antara punca masalah kewangan ni yang paling besar sekali dalam banyak-banyak tu, okey, hilang kerja lah, perbelanjaan, perubatan tinggi lah, kelembapan ekonomi lah. Sebenarnya punca masalah kewangan ni yang paling besar ialah gagal dalam menguruskan keuangan. Itu sebenarnya punca, bukan tak ada duit. Gagal mengurus duit, tak ada ilmu. Sebab tu saya kata tambah ilmu supaya kita ni sentiasa pandai menguruskan kekayaan kita. Okay? Alright. Next. Okay, ini adalah survey. Saya nak pergi sebentar lalu saja. Rupa-rupanya kita ni lebih separuh majoriti yang tidak ada aset kewangan. Tak ada aset kewangan. Lepas tu di KL ni, kalau di KL, lebih 90% isi rumah di luar bandar dan 86% dalam bandar tak ada simpanan. Tuan-tuan tak payah tanya orang lain, tanya diri sendirilah. Tak ada simpanan. Tak ada simpanan. Jadi apa-apa memang merempat lah. Jadi apa-apa memang ringkuk lah. Sebab apa? Sebab tidak ada simpanan. Okay, next. So kena simpan lah. Okay, ni teori kita di Santunai. Saya pernah sebut dah dulu. Macam mana duit kita habis? Duit kita habis ialah dengan cara kita belanja sendiri. Dapat duit, belanja tak tahu apa kan. Lepas tu duit dipinjam oleh orang lain. Lepas tu duit ni makin lama disimpan makin susut nilai dia. Lepas tu kita bila ada duit, kita mula merapu pergi melabur dekat tempat yang bukan-bukan. So ini adalah masalah ketirisan tunai yang menyebabkan duit kita habis. Kau laju tak? Okay. So isunya bagaimana kita nak melindungi pendapatan kita. Ni cerita dia. Macam mana kita nak selamatkan duit kita. Orang tua-tua dulu, mak ayah kita, nenek kita dulu, mereka ni kalau ada duit, mereka akan tukarkan menjadi tanah ataupun rumah. Itu cara lama lah. Yang masih lagi boleh kita praktikkan sekarang pun. Boleh tukar. Kalau ada duit, boleh tukar. Okay. Cara yang sedikit moden ialah semua orang melanggan pelan takaful lah, nak menyelamatkan pendapatan ni. Kalau kita hilang pendapatan kerana sakit, cacat, aksiden, mati dan sebagainya, adalah plan-plan takaful yang boleh cover pendapatan kita kan, yang beri kepada ahli waris. Cuma masalah dengan plan takaful ni, semua orang kena, bukan masalah lah. Tuan-tuan kena tahu juga apa yang disebut sebagai exclusion clause. Exclusion clause, apa yang tak cover. Kita ni memang biasanya kalau ejen-ejen yang bagus ni dia akan cerita apa yang tak cover. Lepas kita baca semua, itu tak cover, ini tak cover kan. So selain daripada tak cover, maknanya kita kena ambil benda lain lagi lah. Kita kena buat benda lain lagi untuk menjaga, menjamin supaya duit pendapatan kita tak habis. Okay. Cara yang ketiga, ini cara paling best dan paling mudah semua orang kena buat, iaitu kena buat dengan pelaburan ilmu pengetahuan. Okay. Tuan-tuan kena belajar macam mana cara nak menyelamatkan duit daripada habis. Bukanlah pergi buat apa-apa dulu. Maknanya belajar dululah macam yang kita buat malam ni kan. Macam mana, apa punca, kat mana silap kita dan apa yang boleh kita buat untuk menjadikan pendapatan kita tidak habis begitu saja. So pelaburan paling utama saya tulis dalam Facebook saya petang tadi. Facebook page Ustaz Mas dan Dina. Okay.
dan juga page KAB Gold and the Mix, saya tulis 6 sebab kenapa kita miskin kan, selalu miskin kan. Salah satunya kerana kita tidak melabur untuk diri kita sendiri. Apa pelaburan untuk diri sendiri? Pelaburan ilmu pengetahuan. So, nombor 3 tu saya cakap cara paling baik ialah dengan pelaburan ilmu pengetahuan. Okay, forgotten saving. Yang ni penting juga ni Nak berjaya menyimpan duit ni, okay, nak menyimpan, melindungi kekayaan ni, kita kena amalkan forgotten saving. Ada simpanan yang dilupakan. Siapa yang selalu gagal menyimpan, maka dia kena ubah tabiat menyimpan. Siapa yang ubah tabiat menyimpan, tahap kewangan akan menjadi lebih baik. Rukunnya 3 saja. Yang pertama, kena paksa simpan. Okey, paksa simpan. Paksa simpan. Maksudnya apa? Kalau gaji kita tu 3,000, potong terus 300, maknanya 10%. Anggap saja gaji kita 2,700. Itu paksa. Okey. Lepas tu nombor 2, kena simpan secara konsisten lah. Konsisten. Jangan sekejap ada, sekejap tak. Lepas tu simpan sekejap, curi sendiri sekejap kan. Pinjam sekejap, tak boleh. Tak boleh. Kena degil. Kena degil. Lepas tu bila dah simpan, lupakan simpanan tu. Okey? Lupakan. Maksudnya jangan fikir pasal dia. Macam kita beli emas ni, bila kita dah tambah gram, jangan fikirlah harga naik, harga turun. Yang penting aku nak tambah lagi. Itu cerita tentang macam mana forgotten saving ni boleh menolong kita membaiki tahap kewangan. Macam dululah forgotten saving ni, yang paling baik dulu ialah akaun tabung haji kan. Akaun tabung haji. Kan dulu akaun tabung haji kan nak pergi, nak keluar kan, kena pergi tabung haji. Guna buku. Lepas tu kalau tak boleh keluar lah kan. Tapi sekarang dah tak bagus sangat dah forgotten saving tabung haji ni. Sebab apa? Sebab kita boleh keluar melalui mesin ATM kan. Bank Islam boleh, Maybank boleh, kata silap saya. Semua boleh bank Islam ni pula dah. Tabung haji ni. So dia bukanlah forgotten saving yang baik. Tapi forgotten saving yang baik macam duit KWSP kita kan. KWSP kita, kalau tak kerana kerajaan paksa kita simpan, potong paksa gaji kita, saya rasa hampir semua orang tak akan ada duit simpanan hari tua. Betul tak? So bila kita ada simpanan hari tua, maksudnya itu adalah forgotten saving yang bagus. Tinggal lagi kita kena belajar lebih sikit macam mana nak uruskan duit, supaya bila kita dapat duit KWSP masa dah pencen tu, duit tu tak habis sekelip mata kan. Ramai orang yang habis kan. Kajian dibuat tak sampai berapa bulan, berapa tahun, duit yang disimpan sepanjang hayat akan habis. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu mengurus duit. Masing-masing terkejut kan. Terkejut. Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan tak pernah pegang duit banyak, tiba-tiba tuan-tuan dapat duit yang banyak sekelip mata, apa yang tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan kena bawa bertenang. Okay? So bertenang sekejap, cari ilmu, cari macam mana cara nak urus supaya tuan-tuan tak habis duit tuan-tuan yang dapat banyak tu sekelip mata sahaja. Okay? Alright. Okay. Saya nak sentuh lah alang-alang kita ni adalah pelanggan-pelanggan emas KAB Gold. Dan mungkin, dan mungkin sebahagian daripada kita adalah bakal-bakal pelanggan, mungkin belum beli lagi emas dengan KAB Gold. Saya nak cerita salah satu daripada alat kewangan yang berkesan untuk menjadikan kita kaya ialah emas. Okey, kenapa? Tengok. Okey, yang pertamanya, mentaliti orang simpan duit ni RM kan. Mentaliti orang simpan emas gram. Maknanya berat lawan dengan nilai. Berat lawan nilai. Dengan emas ni, harga naik dia untung, harga turun dia untung juga. Macam mana Harga naik dia untung pada nilai, harga turun dia untung pada gram. Maknanya dia boleh membeli lagi emas, menambah emas pada gram yang lebih rendah. Pada harga yang lebih rendah untuk mendapat gram yang lebih banyak. Itu best emas kan. Tak ada benda yang kalau turun harga orang berebut beli kecuali emas lah. Betul tak? Saham ke apa ke, kalau lagi makin turun harga murah tanah apa semua, orang tak berbuat, kata ini nak lingkup ni habis ni, murah-murah jom. Ataupun duit kita jatuh kan. Duit Malaysia jatuh, ada tak orang berebut pergi beli? Jom orang kampung, mari kita beli duit RM menjunam jatuh lah dibandingkan dolar Australia, jom kita beli. Tak ada. Tapi emas makin dijatuh makin orang beli. Sebab apa? Orang akan cuba gunakan harga yang rendah itu untuk pemurataan kos. Ni kena belajar, nanti kita ajar kemudian lah, sesi kemudian Alright, next.
Aset yang paling mudah dan murah untuk dibeli ialah emas. Ya ke? Ya. Ramai orang salah faham Ingat emas ni barang mahal ni. Tak. Paling mudah beli emas lah. Boleh beli sikit-sikit kan. KB Gold kalau uncang emas boleh beli berapa gram? 0.25 gram. RM70. Mana nak beli aset yang murah macam tu? Kan? Nak beli rumah, mana ada orang jual pos dulu, lepas tu tandas dulu, lepas tu bilik tidur sikit, beli-beli sikit-sikit tak boleh. Gold boleh beli sikit-sikit. Emas boleh mengubah tabiat menyimpan kepada lebih baik. Ya, siapa yang selalu gagal simpan duit sebab dia belanja duit dia, wajib tukar simpan emas. Sebab emas boleh mengubah tabiat menyimpan. Betul? Tak percaya? Cuba. Tak percaya? Cuba simpan emas. Okay? Mentaliti simpan duit ialah belanja. Mentaliti simpan emas ialah mengumpul. So, kena simpan emas. Emas ni, hebat dia ialah, dia ada banyak fungsi. Orang ingat emas ni untuk pelaburan je kan? Tapi rupa-rupanya emas ni juga ada pelbagai fungsi mengikut matlamat pemiliknya. Tengok matlamat apa kita nak buat untuk beli emas ni kan. Maka emas tu akan ikut matlamat kita. Apa matlamat fungsi-fungsi emas ni? Tengok. Okey, sebelum tu nak cerita ni, emas tak akan menyebabkan pemiliknya jadi kaya tau. Emas tu sendiri tak akan menyebabkan pemiliknya jadi kaya. Tapi kenapa kita beli emas? Sebab emas ni boleh mengekalkan kuasa beli dan menyelesaikan masalah kewangan secara jangka panjang. Ya ke? Tengok, next. Okey, ni cerita paling best lah. Semua orang tahu cerita ni. Cuma tak semua orang mengamalkan. 1 dinar boleh membeli seekor kambing pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah bila dah? Bila dah? Zaman Rasulullah bila? 1400 tahun lepas. Ini 1400 tahun lepas. Harga 1 dinar KAB Gold hari ni sekitar 1,200. Kalau tuan-tuan kita tengok KAB Gold, harga sekitar 1,200. Lebih kurang. Itulah juga harga seekor kambing yang besar kan, yang sedap dimakan kan. Itulah. Maknanya, kalaulah dia tak boleh membeli 2 ekor kambing. Theoretically lah. Tapi dia boleh membeli kambing juga. Walaupun zaman dah berubah beribu-ribu tahun. Itu keistimewaan emas. Tapi ada juga, bila emas naik harga, memang boleh beli lebih banyak kambing. Saya rasa lebih banyak. Boleh beli 2 ekor kambing boleh. Okay? Okay, next. Okay, ini salah faham orang terhadap emas lah. Saya dah sebut tadi sebentar lalu. Ada orang ingat untuk perempuan je. No, emas bukan untuk perempuan je. Emas untuk semua pun boleh. Sebab apa? Sebab kita bukan barang kemas je. Kita ada juga gold bar, kita ada juga dinar. Orang lelaki pun boleh simpan emas kan. Yang kedua, emas hanya untuk orang kaya. Bukan. Emas juga boleh dibeli oleh orang yang tak kaya. Satu-satunya aset yang boleh dibeli oleh orang miskin ialah emas lah. Sebab dia boleh beli sikit. Yang ketiga, emas ni untuk pelaburan saja. No, emas ni banyak fungsi, bukan pelaburan. Siapa yang beli emas kerana pelaburan saja, ataupun siapa beli emas kerana mengharapkan harganya naik, macam pelaburan kan, maka dia akan rugi dan dia akan rasa susah hati kalau harga emas turun. Tapi bagi orang yang ada ilmu pelbagai fungsi emas, maka dia harga naik dia happy, harga turun lagi dia happy. Yang keempat, ada orang yang fikir emas ni boleh buat untung sendiri kot. Itu yang terjebak dengan segi cepat kaya kan. Boleh bagi income tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. No. Untung ke, rugi ke dengan emas ni tidak akan berlaku kecuali ada berlakunya proses jual dan beli. So, kena ingatlah. Okay, next. Okay, inilah berbagai fungsi emas yang saya sebut tadi. Emas ni boleh jadi alternatif kepada simpanan tunai. Siapa yang selalu gagal simpan duit, simpan untuk emas lah. Yang kedua, emas ni boleh mengubah tabiat buruk. Selalu bila kita ada duit, kita akan kreatif nak belanja duit kan. Itu tabiat buruk. Tapi kalau ada emas, kita akan rasa sayang. Nak jual dulu, nak apa kan. Kalau kita nak beli barang ada duit pun, kita akan fikir. Kalau aku beli ni dapat berapa gram dah emas. Itu pengubah tabiat buruk. Emas ni juga sebagai aset. Aset. Okay, aset. Boleh beli sikit-sikit jadi harta kita kan. Emas ni pengikat nilai. Kita dah cerita pasal pengikat nilai. Kita dah cerita pasal kambing tadi kan. Itu macam pengikat nilai tu. Okay. Emas sebagai alat pelaburan. Ini kita dah sebut panjang lebar. Harga emas tahun 2000 RM40 segram. Harga tertinggi tahun 2020 ialah RM300 segram. Itu pelaburan yang sangat bagus. Naik beratus-ratus %. Emas sebagai pengekal kuasa beli. Ya, siapa simpan duit 10 tahun lepas, sekarang 20 tahun lepas, sekarang tak boleh beli barang yang sama. Tapi kalau simpan emas, dia boleh beli barang yang sama malah lebih banyak lagi.
Emas bagi orang berniaga penting sebagai modal pusingan. Apa maksud dia? Maksud dia tak payah nak sibuk-sibuk apply loan dengan bank. Dia pergi je Rahnu bawa emas dia dapat duit. Untuk tempoh 6 bulan. Buatlah kerja bisnes dia, dapat payment balik, tebus balik emas. Untungnya, tambah lagi emas yang ada. Okay? Emas adalah aset berkualiti tinggi, mudah dicairkan. Maksudnya apa? Maksudnya macam bank central bank, bank negara dan sebagainya, dia ada reserve kan dalam bentuk emas kan. Yang paling tinggi negara yang ada reserve emas ni Amerika Syarikat. Apa guna emas ni? Ialah ketika berlaku krisis ekonomi, duit dah tak boleh percaya, tak boleh guna, hutang makin berlambak, maka mereka akan mencairkan emas yang di reserve itu untuk mengukuhkan balik ekonomi. Itu adalah fungsi emas. Okey. Emas ni wang antarabangsa, laku satu dunia. Maksudnya kalau tuan-tuan pergi berjalan tempat lain, tuan-tuan bawa duit Malaysia, tuan-tuan kena tukar kan. Tukar dengan currency negara tu. Tapi kalau currency tu tengok-tengok duit currency yang kita tukar tu habis, kita ada dalam poket kita duit RM dengan emas 1 gram. Contoh. Mana yang boleh diguna? RM1 RM tak boleh guna, tapi emas boleh guna. Kita tukarlah di bank di Amerika Syarikat tu. Kita pergi dekat dia punya pawnbroking, pajak gadai dia, kita boleh jual kedai emas dia, kita boleh jual emas kita dan dapat duit currency, local currency. So dia adalah emas adalah duit yang laku satu dunia. Okey, nak beli emas, apa yang perlu kita tengok? Tengok ni, saya nak ajar ni. Pertama kena tengok harga gram, harga per gram. Kalau ada dengan yuran, dengan apa, dengan jarak perjalanan, dengan apa, macam-macam, itu campur sekali, bahagi dengan gram, kita akan dapat harga per gram. Okay? Kadang-kadang ada orang yang promote harga gram dia murah, tapi lepas macam-macam, mahal. Ada satu akaun emas, tuan-tuan boleh cari sendiri, kita boleh mula dengan berapa ringgit? RM1 ke RM10 macam tu lah. Okay? Tapi saya kena sebut jugalah, walaupun dia murah mula, tapi tuan-tuan akan rasa macam rugi beli sebab nak keluarkan fizikal tu mahal, charge tu mahal. Lepas tu tiap-tiap tahun pula dia ada charge, administration charge. Emas tuan-tuan makin kurang dalam akaun. So benda ni you kena tahu. So cari yang bukan semata-mata gram yang rendah, tapi kena cari juga ciri-ciri lain sekaligus. Beza harga belian jualan yang rendah, ini dipanggil spread kan. Lepas tu ada jaminan tak belian balik ni? Kita boleh jual balik tak dekat tempat kita beli? Ya, kena cari yang menjamin jualan balik. Yang ketiga, yang keempat, ada macam-macam item kan. Macam kita dah mula dah 6 item kan. Ada macam-macam. Lepas tu kaedah pembelian ada macam-macam tak? Ya. Nak beli yang belian terus boleh, beli macam emas boleh. Itu kaedah pembelian. Platform yang mesra pelanggan, maksudnya bila-bila masa boleh beli. Hari cuti, tengah malam, pagi, semua boleh. Macam KB Gold kan. Dan seterusnya boleh diranukan dengan mudah ke tak? Ya, macam emas KB Gold sebab dia tak seal, so senang ranu. So ini antara kriteria, semua sekali tuan-tuan kena lambatkan 6 kriteria ni dan pilihlah satu syarikat kedai macam KB Gold, ada 6 kriteria ni. Senang kan? Dia akan memberi pulangan terbaik lah untuk duit kita. Next. Okay, so macam mana orang tanya saya, macam mana nak mula dengan mudah dengan KB Gold? Okay, sebelum tu saya nak cerita dulu apa itu KB Gold, in case kalau ada orang yang tak tahu lah kan. KB Gold ni ialah nama panjang dia, KB Gold Dynamics Sdn Bhd. Syarikat jual beli emas 100% fizikal. Kita tak main nombor-nombor je, kita main fizikal. Walaupun akaun macam emas, tapi dia adalah di backup oleh fizikal. Boleh keluarkan fizikal. 100% milik Bumiputera Muslim. Pagi tadi ada orang call saya, dia kata, betul ke? Gambar yang saya tengok tu, Dr. Daud tu sebagai chairman, takut letak je. Wah, sedap gitu kan. No, itu betul lah, betul. You all boleh check SSM. Sekarang bukan susah. Kalau orang tipu-tipu, you cari nama syarikat tu, you pergi check SSM, tengok shareholder dia, you tahu dah siapa kan. Okay. Lepas tu nombor 3, patuh syariah tahap tertinggi. Semalam kita dah bincang panjang lebar tentang patuh syariah tahap tertinggi. Hanya di KB Gold, insya-Allah. Okey. Pengurusi dia itu yang saya sebut tadi tu, Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar, pengurusi dia. CEO dia saya sendiri, nampak macam tak macam CEO kan. Okey, pakai kereta Viva je. Lepas tu penasihat syariah dia Ustaz Dr. Ahmad Sefian Cik Abdullah. Okey. Pengesah tulis emas dia KLSA Encik Abdul Syukur Anwar. Semua ni adalah orang-orang Islam, Muslim, Bumiputera
Dan sistem kita pun di-provide dan dibina, di-develop oleh company yang 100% Muslim juga. So insya-Allah kita boleh bermuamalat dengan baiklah. Sebab syariah yang memandu kita bukan sekadar patuh syariah. Semalam saya dah terang panjang lebar antara syariah compliant dengan syariah driven. Boleh rujuk kita punya live semalam tadi kan. Okay, alright. So itu sedikit sebanyak tentang KAB Gold. Inilah gentleman, handsome gentleman ni. Yang belah baju biru tu saya lah. Yang belah baju putih tu ialah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Okay. So ini bukan sebarang-barang orang lah. Okay. Alright. Dan nak daftar senang je. Kalau tuan-tuan ni dah pelanggan berdaftar KAB Gold, tuan-tuan boleh cari tuan-tuan punya referral link tuan-tuan sendiri. Okay. Sebagai contoh kat atas tu kan, itu referral link. Siapa yang tekan referral link tu, mereka akan menjadi kita punya customer berdaftar. Okay. Bila dah dapat kita punya KAB code, boleh login balik, klik uncam emas. Ini kita cerita yang paling mudah beli. Lepas tu boleh beli serendah 0.25 gram. Memang mudah. Nanti tuan-tuan sebagai wakil jualan, pelanggan-pelanggan, wakil Go Saver KAB Gold, boleh ajar prospek-prospek masing-masing. Okay. Nombor 5, boleh klik balik my account, salin referral link. Copy referral link tu. Semua orang akan ada referral link. Okay. Dan kongsilah referral link itu ke serata alam supaya lebih ramai customer tuan-tuan dan perempuan. Okay. So sekarang ni kita dah ada dalam 10,500 orang lebih pelanggan berdaftar. Kita target dalam 20,000 pula. Okay. So ini kita cerita tadi, uncam emas 0.25 gram paling rendah. Lepas tu yang bestnya, kalau kita dah beli ni, paling kecil kita boleh keluarkan fizikal 1 gram. Dan juga boleh keluarkan semua. Boleh keluarkan semua sekali. Boleh tinggal kosong lah akaun. Kosong. Tak salah. Tak salah. Tak kena denda, tak kena apa, tak kena charge. Okay. Itu keistimewaan KAB Gold. Cerita dekat semua orang. Okay. Alright, next. Okay, apa dia keistimewaan uncam emas? Malam ni kita promo uncam emas lah. Yang pertamanya dia adalah patuh syariah lah. Okay. Boleh dibeli serendah 0.25 gram. Boleh fizikalkan kalau nak dalam bentuk gold bar atau dinar. Sekarang ni timeline kita 30 hari. So sempena musim COVID ni, MCO ni 30 hari tu mula selepas daripada MCO ni lah. Okay. Sebab kita pun kena ni juga. Kita kena manage juga production di kilang-kilang pun dah reduce. Kadang tu 10% je, 20% je. So mungkin a bit delay lah bagi orang yang nak keluarkan uncam emas ni. Kalau nak cepat-cepat datang ke office kita, boleh kikis lah gold bar 1 kilo tu, kikis. Lepas tu timbang 0.25 gram, 1 gram. Kalau lebih, you tampal balik. Kalau kurang, you kikis lagi kan. Kan? Okay. Boleh dikumpul dan tidak dikeluarkan. Kalau tak nak keluarkan boleh. Top up je, top up sampai ada banyak, lepas banyak sekilo ke nanti baru keluar. Best. Lepas tu tak ada risiko lah kalau simpan sendiri takut hilang ke, lupa ke atau salah letak kan. Lepas tu memberi kemudahan dari sudut masa dan tempat. Sekarang ni office kita dekat Gombak je. Lepas tu MCO pula orang tak boleh rentas negeri daerah kan. Masa pula suntuk. So guna uncam emas adalah alternatif terbaik. Sebab apa? Sebab boleh simpan tanpa ada charge. Kita tolong simpankan dalam akaun, kita simpankan dalam peti kita. Alright. Dan urus niaga 24 jam sehari semalam. Tak ada cuti, tak ada tidur, tak ada apa. Cuma minta bertimbang rasa lah sikit kalau hujung-hujung minggu walaupun siang mesej kalau admin lambat balas tu maksudnya hari cuti kan, kesianlah dia nak rehat juga. Tapi setakat yang saya terima feedback, semua admin cuba sedaya upaya untuk membalas, tak dibiarkan tergantung sepi lah. Macam lagu lah kan, tergantung sepi. Okay, next. Okay, ingat lagu tergantung sepi, teringat pula lagu tu kan. Diluarkan. Okay. Alright. So, ini perbandingan antara jutawan duit dengan jutawan emas. Tengok Tahun 2000, segram emas harga dia RM40 je. Sebab tu kita kata jangan tunggu harga Tunggu nak turun lagi. Tengok lah makin naik kan.
Tahun 2020 paling tinggi RM300 lebih kurang. Biasa berapa tu? RM260. Wow. Siapa yang ada 1 juta masa tahun 2000, dia kalau beli emas, dia akan dapat 25 kilo. Siapa yang ada 1 juta sekarang, kalau beli emas, dia dapat 3.333 kilo je. Nampak tak beza dia? Maksudnya apa? Maksudnya nilai duit semakin kecil. Maksudnya apa? Siapa simpan 1 juta, dia miskin 4 ke 5 kali ganda lebih miskin. Lebih miskin kan? Okey. Lebih apa ni, dia akan dapat dia akan lebih miskin. Dia akan lebih miskin 5 kali ganda kalau simpan duit. Tapi pada tahun 2000 tu kalau dia beli 1 kilo, 1 kilo, 25 kilo, nilai dia 1 juta kan. Kalau dia masih simpan lagi 25 kilo tu sekarang, nilainya pada 2020 yang tertinggi tu ialah 7.5 juta. Wow, betul tak? Dia 7 kali lebih kaya. Nampak tak? 6 kali lebih kaya. So simpanlah emas, jangan simpan duit. Nanti kita makin miskin sebab nilai makin kecil. Tapi kalau kita simpan emas, kita makin kaya sebab harganya makin mahal. Okay, next. Okay, siapa yang ada duit tak semestinya ada emas. Tapi siapa ada emas mesti ada duit. Betul tak? Siapa ada duit tak semestinya ada emas. Duit kita ada tapi emas pun tak ada kan. Tapi kalau siapa ada emas, dia selalu simpan emas, tiba-tiba dia tak ada duit, emas itulah akan jadi duit dia. So maksudnya betul lah, siapa ada emas mesti ada duit. Betul. Next. Wah, habis dah. Santai jugalah dalam masa lebih kurang 50 minit. So kena follow saya punya Facebook Khairul Anwar Basri, kena follow saya punya page Ustaz Madalina, Instagram saya Khairul Anwar Basri, Telegram Bimbingan Emas KAB Gold. Lepas tu tuan-tuan boleh page KAB Go Dynamics. Okay, supaya tak terlepas segala apa ni lah, segala apa promosi-promosi yang ada lah. Dan saya nak sebut sekali lagi promosi wakil jualan kita. Yang main-main Okay, ingat betul-betul siapa yang nak jadi wakil jualan kita. Kalau Gold Advisor 15 gram je, Gold Manager 35 gram, Gold Group Manager 120 gram. Hari ni ramai orang bersusun-susun semua rebut 120 gram. Sebab apa? Sebab mulai 1 Julai nak jadi GGM Gold Group Manager, dia kena beli 250 gram. Wow. Tapi sekarang 120 gram je. So go for group gold manager. Kalau tak mampu barulah pergi GM. Jangan start yang bawah dulu, start yang atas dulu. Sebab tak rugi jadi wakil jualan KAB Go tak rugi sebab emas anda masih ada. Bukan anda beli wakil jualan tu tak dapat apa-apa kan. Anda beli emas juga. So emas tu milik anda Okey. Itu saja. Okey, kalau ada soalan Okey. Jafar Makno tanya, Ustaz nak tanya bila berlaku kematian? Kalau ada fizikal waris boleh jual. Kalau ada Ustaz nak tanya, bila berlaku kematian? Kalau ada fizikal, waris boleh jual. Kalau uncam emas macam mana? Kalau uncam emas, bila berlaku kematian, waris datang ke office kita, tuntutlah fizikalnya, ataupun boleh minta jual terus, kita akan masukkan duit dalam akaun dia. Okay. Dari segi faraid, KAB akan uruskan atau waris kena tuntut? Ya Allah. Warislah kena uruskan faraid. Kita tak ada masa nak urus faraid customer kita. Faraid maknanya ahli waris lah kena uruskan Okey, Haiti kata tunggu sekilo baru withdraw. Nak yang kilo balik boleh? InsyaAllah peringkat kedua nanti ataupun peringkat ketiga nanti kita akan ada kilo bar kita sendiri KAB Gold. InsyaAllah, doakan. Next, soalan lain. Soalan lain, tak ada soalan. Okey. Apa pendapat Ustaz tentang Bitcoin dan cryptocurrency dari perspektif keuangan Islam? Macam ni. Dia ada baik dengan tak baik dia lah. Cuma saya nak sebut dia ialah selagi mana benda ni tidak ada regulation yang kawal ataupun benda ni tidak mesra kepada semua orang, selagi itulah dia akan fragile, dia akan sangat lemah. Dan kita bandingkan 3 bentuk Kita bandingkan 3 bentuk. Satunya duit, yang keduanya emas, yang ketiganya cryptocurrency kan. Kalau duit tu langsung duit tu kat kertas kan, ada kertas nampak nombor dia. Kertas tu boleh pergi kedai jual beli kan, beli barang. Pun masih lagi rapuh kan sebab inflation dan sebagainya.
apatah lagi kalau cryptocurrency yang dikata sebagai duit maya ni kan, lagilah tak gagah lah, tak gagah, tak kuat, tak kukuh. Bagi pendapat saya lah. Okey, baiklah kita fokus pada emas. Itu duit sebenar, fizikal pula tu. Duit depan mata tu kan. Tak payah nak melombong bagai kan. Sebab tu dulu masa awal-awal kripto dulu dia siap orang berniaga lombong kan, jual lombong. Ini mining machine ni. Harga dia $12,000. Saya kata daripada invest dalam kripto, baik jadi penjual mesin lombong kripto. Lagi untung, betul tak? Wallahualam, tak tahulah. Okay. First, kalau beli 5 gram, kemudian beli 10 gram. Boleh jadi good advisor tak? Tak. Nak jadi good advisor, kena sekaligus. Tak boleh kumpul-kumpul. Kalau boleh kumpul macam tu, ramai lah boleh jadi good advisor. Kan? Kalau kita target nak pergi haji lagi 2 atau 3 tahun, duit yang kita kumpul tu tukar jadi emas. Ya. Yang duit yang kita kumpul tu tukar jadi emas. Baik tukar jadi emas. Kalau duit kita dah cukup untuk tambang haji, saya rasa baik biarkan dalam tabung haji je. Tapi jangan pergi rompak pula duit sendiri tu kan. Cuma kalau kita kumpul tak cukup dalam tabung haji tu kan. Sebab apa? Sebab kita yang pergi rompak sendiri kan. Ada je kecemasan. Cemas je manjang. Setiap hari cemas. Ini kecemasan emergency. Ini kenapa nak jual emergency? Kenapa nak jual money emergency? Emergency aja. Setiap hari emergency kan. So kalau jenis macam tu, baik simpan dalam uncang emas. Simpan jangan keluarkan. Simpan dalam bentuk emas. Dia tahan lama lah. Okay, insyaAllah. Okay, next. Okay, macam mana kita nak transfer gram emas kepada orang lain? Alah, Cik Fauzi Sabri ni daripada dulu kita tanya soalan ni. Seketakat ni, kita tak ada lagi feature transfer gram kepada orang lain ni. Nanti bila dah ada, kita beritahu. Ramai yang sinis tentang nak simpan emas ni sebab takut kena zakat. Okey, saya dah sebut semalam patuh syariah. Salah satu benda yang saya sebut ialah KB Gold ialah wakil ejen zakat PBZ. Yang pertama saya nak sebut, kita dalam rukun Islam tu ada 5, mengerjakan haji nombor 5. Kita buat apa nak mengerjakan haji? Kita rancang kan, kita plan supaya kita boleh pergi haji kan. Zakat datang nombor 4 sebelum haji ataupun nombor 3. Tapi kita tak pernah plan untuk bayar zakat, betul tak? Ini masalah kita. So, apa masalahnya kalau kita kena bayar zakat simpan emas? Baguslah. Kita berjaya menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Islam. Rukun Islam kita ada 5, 4 je kita buat. Zakat kita mengelak. Betul tak? Zakat mengelak. Rumah ada 5 tiang, tak ada 1 tiang. Tiang zakat tak ada. Agak-agak rumah tu roboh ke, sengit ke, tegak. Itu cerita dia. Yang pertama. Yang kedua, hari tu ada seorang saya punya kawan lah. Dia ada emas lah dalam berapa ratus gram kan. Dia dapat hadiah. Dia kata, baru dia tahu kena zakat. Jadi suami dia nasihatkan, jual lah emas tu supaya tak kena zakat. Saya cerita kat dia, ya Allah, kamu ni hafal Quran, saya cakap dia. Kamu ni hafal Quran. Perintah zakat, perintah infak dalam Quran tu betapa banyak. Dan Allah Ta'ala pilih kamu untuk jadi pembayar zakat asbab simpan emas tau. Tiba-tiba kamu pula tak nak simpan emas sebab nak ngelak bayar zakat. Cerdik ke tak cerdik ni? Allah Ta'ala nak sediakan satu ruang kita buat pahala dengan bayar zakat, jadi pembayar zakat. Orang bayar zakat ni tak semua orang boleh bayar zakat tau. Orang yang dipilih oleh Allah, yang cukup nisab dengan haul, dia akan jadi pembayar zakat. Lawan pembayar zakat ni siapa? Asnaf zakat. Pembayar zakat dengan asnaf zakat mana lagi mulia? Tanya, tepuk dada tanya iman. Pembayar zakat ke mulia? Asnaf zakat yang mulia. Pembayar zakat lah mulia. Tuan-tuan nak jadi orang mulia ke tak ni? Yang takut sangat nak simpan emas, takut kena bayar zakat ni. Yang ketiga, yang keempat, zakat itu menyuburkan harta, tuan-tuan. Kalau kita perlu bayar zakat RM50, kita pelebih bayar 100 pun tak apa. Sebab apa? Nak muliakan, nak berkati, nak berkat, nak cari berkat daripada harta yang kita ada. Apa masalah? Nanti bila kita nak launch nanti uncang emas bermatlamat, salah satu dari uncang bermatlamat di KB Go nanti ialah untuk orang yang nak target bayar zakat. Kita akan buat satu account, dia tak boleh keluar dalam masa 2 tahun. Cukup 85 gram, lepas tu 1 tahun kemudian dia akan bayar zakat. Ya Allah, saya nak lahirkan, kalau sekarang 10,000 orang penyimpan emas di KB Go, 10,000 orang ini adalah pembayar zakat, tuan-tuan.
nak ukur kaya dengan duit ni tuan-tuan susah. Walaupun kita pun tahu simpan duit pun kena bayar zakat. Jadi tuan-tuan kena bagi tahu orang simpan emas kena bayar zakat, orang simpan duit pun kena bayar zakat. Sama je, duit dengan emas ni dia adalah duit, hukum duit. Jadi ngelak nak simpan emas sebab kena bayar zakat. Ingat simpan duit tak kena bayar zakat. Yang seterusnya, ramai orang yang ingat zakat bila simpan emas, betul tak? Berapa orang yang ingat zakat bila simpan duit? Tak ramai. Gaji tak boleh habis. Kita kata bayar tak zakat. Nak bayar zakat macam mana? Dah habis. Tengok. Ngelak-ngelak kan. Sepatutnya bayar zakat dulu. Lepas tu barulah belanjakan. So bayar zakat ni satu benda yang sangat mulia. Kecuali orang tu memang samdul. Allah Ta'ala nak bagi peluang kita semua dengan platform MAH ni jadi pembayar zakat. Tiba-tiba kita pula mengelak tak nak jadi bayar zakat. Allah Ta'ala sediakan syurga untuk bayar zakat ni tuan-tuan. Kita pula tak apalah, Allah, aku tak nak masuklah syurga pintu zakat ni. Confident ke nak masuk pintu lain? Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang mentality. Sebab tu saya kata kekayaan ni dan juga kemiskinan ialah sebab mentality. Susah senang mentality. Bukan perbuatan, bukan keadaan kita. Mentality kita, mental kita. Kalau kita mental orang miskin, sampai tua lah kita miskin. Kalau mental kita orang kaya, mental kita tu akan diterjemahkan dengan perbuatan kita. Buka mental kita ni jadi mental pembayar zakat tuan-tuan. Pembayar zakat. Okay? Supaya kita jadi kaya dunia akhirat insya-Allah. Alright? Boleh? Itu poin-poin dia. Okay. Tahun 2013 ada beli dinar dalam 10 dinar 6,500. Sekarang kalau cairkan dalam 11K sekarang. Mana lebih molek masukkan macam atau pegang fizikal? Pegang fizikal boleh, nak tukarkan dalam macam pun boleh. Okey, tukar dalam untuk macam pun boleh. Sebab kalau tukar kepada KAB Gold, tak tahulah. Dinar tu 2013 tu dinar 916 ke 999. Kita kena tengok balik. Kalau dah untung jual je, jual beli balik gram dalam KAB Gold macam emas. Okey. Alright, next. Okey, tahun 2011 harga macam sekarang kan, 1900 USD. Sekarang 1900 USD tak? Mohon pendapat berkenaan konsep penyimpan nilai. Okey. Tahun 2011 harga 1900 USD tu berapa ringgit segram? Siapa yang ingat? Harga dia dalam 200 lebih tak? Saya tak ingat. 200 lebih ke tak sampai 200? Nanti kena check balik. Tapi sekarang 1900 dah 200 lebih dia tak sampai. Dia memang sekarang lagi tinggi. Tuan-tuan kena buka graf emas dalam apa dia punya nanti kita check apa dia punya perisian tu apps tu. Tuan-tuan tengok 1900 USD zaman 2011 berapa ringgit dan 1900 USD zaman sekarang ni berapa ringgit. Saya yakin sekarang lagi mahal. Maksudnya apa? Maksudnya dengan gram emas yang sama, tuan-tuan akan jadi lebih kaya. Itu menyimpan nilai. Okey. Kalau tuan-tuan tengok nilai dari sudut ringgit Malaysia, kalau kita kata RM200 Malaysia tahun 2011 dengan RM200 Malaysia tahun 2020, mestilah RM200 tahun 2011 lebih tinggi kan? Makin kecil nilai. Tapi kalau kita simpan gram yang sama, tadi RM yang sama. Kalau kita simpan gram yang sama, okay, kita ada sekilo pada tahun 2011 dengan sekilo sekarang, nilainya sudah berlipat kali ganda. Itu maksudnya menyimpan nilai. Bagi penyimpan nilai, walaupun gram emasnya tak bertambah pun, walaupun tengok pada harga graf emas itu 1900 USD sama je, tapi ditukar kepada currency kita, harga dalam RM Malaysia lebih besar. So maksudnya dia menyimpan nilai dengan berat. Okay? So kalau kita nak simpan nilai dengan emas, maksudnya emas ni menyimpan berat. Kalau harga naik, berat tak bertambah. Kalau harga turun, berat tak berkurang. Okay? So itu pendapat saya lah. Terima kasih. Next. Ada plan tak nak buat pergi umrah dengan guna kunci emas? Ya, ada. Daripada dulu ke nak buat. Tapi sekarang dah tak lagi umrah ni, macam mana? InsyaAllah kita akan buat. InsyaAllah. Alright, next. Lagi. Mempromosikan emas kepada orang ramai pada waktu kritikal musim pandemik dan lockdown ni. Takut ada pihak terasa. So what? Kenapa nak terasa? Malaysia ada 33 juta orang. Yang terasa tu, biar dia terasa lah. Kita ada 33 juta lagi. Ada orang yang ada duit. Musim pandemik ni, tuan-tuan ingat semua orang susah ke?
yang mengaku susah tu pun belum tentu susah betul lagi. Tuan-tuan tengok pandemik yang lepas first round lockdown, berapa ramai orang untung jualan online. Susah. Jualan online, berapa ramai orang tak surut betul tak? Maknanya orang tak susah betul. Malaysia tak susah betul. Betul lah, susah lah. Bagi setengah orang, struggle is real. Tapi bagi kebanyakan orang di Malaysia ni tak susah sebenarnya. Dan kita mengajak orang simpan emas bukan sebab semata-mata kita nak untung jual emas. Kita nak supaya dia rasa bahawa pentingnya simpan emas ni, masa susah penting, masa senang lagilah penting. Sebab apa dia tak simpan masa senang dulu? Okay, so betul lah. Jadi nak ikut orang terasa tak terasa, sampai mati tak buat bisnes lah kita. Tinggal lah orang terasa tu. Ramai lagi yang tak terasa. Bawah umur 18 tahun boleh jadi GA tak? Umur customer 17. Setakat ni tak boleh. Kita tak ada polisi lagi tentang bawah umur ni. Nanti kita akan keluarkan polisi lah, insyaAllah. Kita bincang isu ni 18 tahun ke bawah ni boleh tak jadi GA. Main saham lebih untung dari simpan emas. Laba dalam saham lebih cepat dan dapat keuntungan dan kaya dari emas. Macam mana dikatakan emas lebih untung dari saham? Ya ke saham lebih untung? Cik Nazif berapa juta untung saham? Okey, gini. Sebenarnya emas, saham, fixed deposit, unit teras dan sebagainya, hartanah, semua tu alat-alat kewangan yang berbeza-beza. Tak boleh nak banding lah. Tak boleh nak banding. Okay. Bagi orang biasa main saham, macam kita jual burger dengan jual kuaci lah. Orang kuaci kata jual kuaci lagi untung daripada jual burger. Tak, jual burger lagi untung daripada jual kuaci. Macam mana kita nak banding? Berlainan produk, betul tak? So sebenarnya semuanya ada pro and con masing-masing. Tuan-tuan nak main saham, mainlah. Nak main emas, mainlah. Semuanya ada kebaikan dan keburukan, pro and con masing-masing. Okay? Jadi yang penting sekali sebelum tuan-tuan main, jangan ikut-ikut orang main-main. Kena ada ilmu lah. Macam Afiq cakap ni kan. Afiq Aiman cakap, saham lebih untung tapi saham risiko lebih tinggi berbanding emas. Betul. Saham ni ialah pelaburan duit. Dia boleh turun kosong, dia boleh turun negatif. Emas boleh turun kosong tak? Usah negatif, kosong pun tak. Sebab dia ada production cost dan sebagainya kan. So, lain-lain creature. So, kena baca buku lah. Nak main saham ke, nak main Bitcoin ke, nak main emas ke. Yang penting kena ada ilmu. Paling bagus, pelbagaikan. Okay, next. Kalau mata wang dinar dirham dikembalikan dan pada masa itu tiba-tiba saya satu ekor kami menjadi 2 dinar, macam mana? Boleh ke Ustaz? Allahualam, kena tunggu masa tu lah. Saya tak tahu. Next. Okay, so rasanya habislah. Oh, ada lagi. Ni last. KB Go setakat ini syarikat emas Islam yang terbaik. Alhamdulillah, sistem yang lebih yakin dan patuh syariah. Emasnya ada dan sistem yang telus. Semua orang Islam perlu support syarikat emas KB Go yang kini sah menjadi ejen pembayar zakat. Mudah untuk orang Islam berurusan. Jom simak mana KB Go. Ya, terima kasih Puan Nuraini Farhanah Ismail, KB 1835 atas puji-pujian yang sangat bermakna. Terima kasih. Okey, dengan pujian Puan Nuraini tadi, selesailah kita punya sembang tak santai sangat ni tentang emas. Semoga tuan-tuan semua beroleh manfaat yang banyak. Dan kita ada pemenang dah untuk malam ni. Ada ni. Normiza Sabran adalah pemenang malam ini. Pemenang malam ini. Menang apa tu? Menang cabutan bertuah. Sebab apa? Tulis. Dan menang 0.25 gram uncang emas. Nanti esok tengoklah dalam akaun uncang emas tuan. Puan Normiza Sabran ada tambahan 0.25 gram emas bernilai lebih kurang RM70. Tahniah dan tepuk kerana Puan Normiza telah memberi komen yang paling menarik. Okey. Itu sahaja daripada kita malam ni. Jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Kita tak akan jemu untuk memberi anda ilmu-ilmu yang baik yang berkait dengan kewangan dan juga emas. Dan di samping itu jangan lupa untuk follow KB Go Dynamics official di Instagram, KB Go Dynamics Sdn Bhd di Facebook dan juga saya di page saya, di personal saya, di Instagram saya. Join Telegram, ajak ramai-ramai join Telegram bimbingan emas KB Go supaya semua orang boleh celik kewangan, terutamanya dari perspektif sebagai seorang Islam, insya-Allah. Okey, terima kasih semua atas kesudian malam ni. Maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata, tergurau senda. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi akan datang. Semoga semuanya selamat.
duduk di rumah, stay safe, stay at home. InsyaAllah semoga akhirnya COVID ini akan berlalu pergi dan tidak lagi kembali kepada kita, insyaAllah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.